Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. RUU 355 propaganda PAS yang timbul tenggelam. Kerajaan sedang menyediakan draft rang undang-undang RUU Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah Pindaan 2021 atau RUU 355 bagi meningkatkan bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah, kata Perdana Menteri UMNO Barisan Nasional Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sepanjang tahun 2020 dan 2021, kerajaan melalui Jawatan Kuasa Teknikal Undang-Undang Syarak dan Sivil, Jawatan Kuasa Teknikal yang ditubuhkan oleh Majlis Raja-Raja di bawah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI, telah mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi membincangkan RUU 355 dengan melihat dari pelbagai aspek, khususnya aspek perlembagaan, undang-undang dan hukum syarak, agar RUU 355 tersebut lebih komprehensif dan seterusnya dapat memperkasa bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah, katanya dalam jawapan bertulis yang dimuat naik di laman sesawang Parlimen Malaysia. Perdana Menteri menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Samad yang meminta beliau menyatakan perancangan strategik bagi memperkasakan Mahkamah Syariah menerusi pindaan Akta 355 bagi tahun ini. Menurut Ismail Sabri, kerajaan sentiasa mengambil langkah untuk memperkasa dan menaikkan kedudukan Mahkamah Syariah agar setanding dengan Mahkamah Sivil. Aspek pemerkasaan Mahkamah Syariah meliputi pelbagai aspek yang penting seperti meningkatkan tahap kompetensi hakim syar'i, pendakwa syar'i dan pegawai penguatkuasa agama, penambahbaikan aspek tadbir urus dan prasarana Mahkamah Syariah, penggubalan dan pindaan undang-undang syariah sedia ada dan penyeragaman dan penyelarasan undang-undang syariah. Antara langkah yang telah diambil untuk memperkasa dan menaik taraf Mahkamah Syariah supaya sesuai dengan perkembangan semasa ialah dengan menubuhkan suatu jawatan kuasa bagi mengkaji dan menggubal rang undang-undang Mahkamah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 2022 RUU Mahkamah, katanya. Nampaknya RUU 355 sekali lagi menjadi alat politik yang timbul tak kala pilihan raya umum semakin hampir. Ia mula muncul sebelum pilihan raya umum ke-14 dengan himpunan mega anjuran PAS di Padang Merbuk, Kuala Lumpur pada 18 Februari 2017. Sebelum itu, cadangan meminda Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 pindaan 1984 Akta 355 diusulkan Presiden PAS yang juga Ahli Parlimen Marang, Datuk Seri Abdul Hadi Awang di Dewan Rakyat pada 26 Mei 2016 untuk mencadangkan suatu rang undang-undang persendirian bernama Rang Undang-Undang Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah pindaan 2016 seperti berikut. Pindaan Seksyen 2 Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 Akta 355 dipinda dalam proviso kepada Seksyen 2 dengan menggantikan perkataan penjara selama tempoh melebihi 3 tahun atau denda melebihi RM5,000 atau sebatan melebihi 6 kali dengan perkataan penjara selama tempoh melebihi 30 tahun atau denda melebihi RM100,000 atau sebatan 100 kali sebagaimana ditadbir selaras dengan tata cara jenayah syariah. Bagaimanapun, ia ditangguhkan ke sidang Dewan Rakyat berikutnya pada 24 November 2016 dengan pindaan cadangan hukuman denda RM100,000, penjara 30 tahun dan sebat 100 kali. Sekali lagi, usul itu ditangguhkan dan dicadangkan semula pada 6 Mei 2017 dengan diperjelaskan oleh Setiausaha Agung PAS Datuk Taqiyuddin Hassan. Malangnya, sekali lagi, ia tidak dibahaskan kerana Dewan Rakyat menangguhkan usul itu untuk dibahaskan ke persidangan berikutnya. Semasa
Kuasa Kerajaan Perikatan Nasional yang turut disertai PAS memerintah isu RUU 355 timbul sekali ini. Pada 22 Julai 2020, Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama ketika itu, Ahmad Marzuq Syari berkata, RUU 355 memerlukan pertimbangan dan penelitian menyeluruh agar tidak bercanggah dengan peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan. Sehingga ke hari ini, setelah pertama kali diperkenalkan di Parlimen pada tahun 2016, RUU 355 yang dikatakan merintis jalan ke arah pelaksanaan undang-undang hudud itu masih lagi dalam bentuk draft. Anda percaya PAS dan UMNO serius untuk melaksanakan hudud? Sementara itu, Badan Penyelidik Ilham Center dilaporkan baru selesai menjalankan kajian pandangan dan sentimen komuniti Melayu Muslim terhadap agenda reformasi institusi di Malaysia. Antara dapatan agak menarik adalah majoriti orang Melayu Muslim iaitu sebanyak 78.3% melahirkan rasa kecewa apabila RUU 355 belum juga dibentangkan. Dapatan juga menunjukkan majoriti orang Melayu Muslim iaitu sebanyak 76.4% mendakwa Mahkamah Syariah masih gagal diperkasakan, kata Ketua Penyelidik Ilham Center Dr. Muhammad Yusri Ibrahim. Menurut beliau, kajian ini dilaksanakan terhadap komuniti Melayu Islam di Semenanjung Malaysia yang berusia 21 tahun dan ke atas. Persampalan dijalankan secara rawak berserata mewakili semua ciri demografi populasi. PAS kelihatan amat garang ketika masih menjadi pembangkang dengan retorik untuk melaksanakan undang-undang hudud. Setelah menjadi kerajaan, ia mula mencipta pelbagai alasan termasuk aspek percanggahan dengan Perlembagaan Persekutuan dan sebagainya, sedangkan umum mengetahui Perlembagaan Persekutuan adalah perlembagaan yang sama ketika PAS memperkenalkan usul RUU 355 di Parlimen pada tahun 2016. Untuk rekod selama 22 bulan Pakatan Harapan, pemerintah negara ini 2 akta baharu, 1 pindaan akta lama berhubung pemerkasaan Islam siap. Pada 10 April 2019, Dewan Rakyat meluluskan RUU Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan Pindaan 2018. Pindaan melibatkan kepentingan Mahat Tahfiz di Malaysia. Pada 31 Julai 2019 pula, Akta Profession Guaman Syar'i 2020 siap dibentangkan di Parlimen dan diluluskan. RUU Wakaf 2020 juga siap digubal dan sudah dimasukkan ke dalam agenda sidang Parlimen yang sepatutnya bermula 9 Mac 2020. Namun kerajaan Tebuk Atap yang kononnya memperjuangkan Melayu Islam melakukan kudeta pada 24 Februari tahun yang sama. Sehingga ke hari ini, RUU berkenaan tenggelam dan entah bila akan kembali timbul. Berhentilah menunggang agama.